Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aini binti Taha, nombor matrik 278674, ingin membentangkan satu tugasan individu iaitu video pendek dari SSYP 2013. Dalam video ini saya akan menerangkan tingkah laku yang terdapat dalam diri seseorang. Saya telah memilih Rizwan bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Chef Wan. Beliau merupakan seorang chef yang terkenal di Malaysia, malah juga terkenal di peringkat antarabangsa. Tingkah laku yang terdapat dalam diri Chef Wan ini ialah gemar memasak. Beliau banyak menghabiskan masa dengan memasak. Tingkah laku yang telah ditunjukkan oleh Chef Wan ini telah menunjukkan bahawa beliau percaya mencipta namanya dalam dunia seni masakan. Beliau juga telah menjadi inspirasi orang ramai. Bagi tingkah laku memasak, saya telah memilih dua teori iaitu teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Faktor teori ini dipilih oleh saya kerana teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud banyak menekankan tentang bagaimana tingkah laku yang terdapat dalam diri Chef Wan terhasil menerusi struktur personality iaitu id, ego dan super ego. Seterusnya, bagi teori kognitif oleh Albert Bandura pula dapat dikaitkan bagaimana Chef Wan yang mempunyai tingkah laku tersebut dengan melihat orang lain menerusi teori permodelan. Setiap teori yang telah dipilih ini mempunyai keistimewaannya masing-masing kerana mereka telah mengemukakan pendapat yang berlainan. Melalui teori Sigmund Freud iaitu teori psikoanalisis menyatakan bahawa semua tingkah laku ada punca dan sebabnya. Semua punca pelakuan manusia itu datang dari dalam jiwa manusia yang sentiasa penuh dengan pergolakan. Teori ini terdapat struktur personality iaitu id, ego dan super ego. Id ini yang berada di bawah minda sedar menunjukkan fisik yang berkaitan dengan keseronokan. Manakala ego berada di minda sedar merupakan aspek rasional personality yang bertanggungjawab bagi menentukan hala tuju dan mengawal naluri mengikut prinsip realiti. Seterusnya, super ego yang berada di minda para sedar pula merupakan aspek moral personality yang telah dibentuk dan diwujudkan oleh ibu bapa serta ahli masyarakat. Contohnya, melalui tingkah laku gemar memasak dalam diri Chef Wan dapat dilihat di mana Chef Wan itu menunjukkan minatnya dalam memasak sehinggakan beliau telah mencipta pelbagai resepi dalam masakannya sehinggakan masakannya itu telah terkenal di seluruh negara. Istimewaan bagi teori yang kedua iaitu teori kognitif sosial oleh Albert Bandura pula ialah Albert Bandura ini banyak menggunakan teori permodelan untuk memperjelaskan tingkah laku seseorang menerusi pemerhatian, mengingat, reproduksi dan peneguhan. Tingkah laku dengan mengikuti model ini boleh diikuti secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, tingkah laku memasak dalam diri Chef Wan telah terhasil dari perhatiannya menerusi ibunda dan nendanya yang tercinta telah menggalakkan dirinya timbul perasaan ingin tahu bagaimana menghasilkan masakan yang mempunyai cita rasa yang sedap. Tingkah laku ini dapat diteruskan dengan cemerlang dalam kehidupan. Ini kerana tingkah laku ini bagus untuk dijadikan contoh kepada orang lain. Manusia tidak lari daripada melakukan aktiviti memasak. Aktiviti memasak ini boleh dijadikan sebagai minat dalam diri. Dijadikan terapi bagi seseorang untuk tenangkan diri daripada masalah yang boleh memberikan mereka tekanan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu cabang untuk mengasah bakat dalam kemahiran memasak. Tingkah laku ini banyak memberikan kesan kepada diri sendiri kerana
Dengan memasak, kita boleh menjadikan inspirasi orang ramai sehinggakan diri kita boleh dianggap mengurangkan beban orang lain kerana dapat memberi bantuan kepada orang lain terhadap isu masakan yang timbul dalam kalangan suri rumah. Selain itu, tingkah laku memasak juga dapat memberi kesan kepada diri kerana ianya dapat mengubah kehidupan diri kita dan keluarga kita. Ini kerana melalui masakan, kita boleh menghasilkan pelbagai makanan yang terdiri daripada pelbagai cita rasa, jenis masakan serta keunikan makanan itu sendiri sehinggakan kita mampu menjadikan makanan itu sebagai pendapatan sampingan kita bagi meneruskan kehidupan. Seterusnya, kita juga akan dihormati dan disanjung tinggi oleh orang lain kerana bakat yang diperolehi dalam seni masakan yang telah menarik perhatian orang ramai untuk menikmati masakan tersebut. Akhir sekali, kita juga memperolehi ketenangan dan kepuasan apabila kita percaya melakukan sesuatu perkara yang kita suka dalam diri kita sehinggakan apa yang kita lakukan turut memberi manfaat kepada orang lain. Kesimpulannya, kedua-dua teori iaitu teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan teori kognitif sosial oleh Albert Bandura dapat dikaitkan dengan tingkah laku memasak. Ini kerana tingkah laku tersebut banyak menggambarkan tentang bagaimana tingkah laku seseorang itu wujud. Walaupun terdapat pelbagai pendapat melalui teori tersebut, namun tetap menggambarkan tingkah laku individu tersebut. Contohnya, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud banyak menceritakan tentang tingkah laku individu yang terhasil dari struktur personaliti iaitu id, ego dan superego. Manakala, teori kognitif sosial oleh Albert Bandura banyak dikaitkan dengan tingkah laku individu yang telah dipengaruhi menerusi permodelan sehinggakan tingkah laku itu menimbulkan perkara yang positif atau negatif. Sekian, terima kasih.